berkaitan dengan nuzul Quran. Hari ni kan? Semalam nampak cuti ke lah? Oh, Penang tak cuti? Oh, nuzul tu bila cuti jatuh hari Sabtu, benar. Allahu Akbar. Nyesai kan? Tu baru cuti ben. Kalau ibadat ben so, bayang tengok. Kalau kita cuti pun kita rasa Allah ruginya, sepatutnya cuti, tak boleh cuti. Bayangkan tengok amal ibadat yang kita buat tu, tak tahu pahala tak boleh burn gitu ya. Lagi mana menyesal tu saya tak tahu nak abang tu. Nauzubillah min zalik. Sebab tu kita minta moga-moga Allah Taala terima amal kita. Baik. Nuzul Quran ialah satu peristiwa yang sangat besar. Kalau kita nak sebutkan kena pada kita ni sangat besar. Nuzul Quran satu peristiwa yang kena ingat dan kena tahu dan kena perhati sebab apa berlaku benda tu. Sebab nuzul Quran ni tuan-tuan adalah satu peristiwa yang kalau kita nak katakan mungkin ada persamaan pada umat-umat yang lain, tapi tak sama dari segi benda, nikmat dan juga manfaat yang dapat. Contoh kalau kita katakan kitab Taurat turun juga kepada para nabi, Injil turun pada para nabi, Zabur turun pada nabi, Suhuf turun pada nabi. Tetapi berbezanya ia dengan Quran sangat-sangat banyak. Paling banyaknya beza tang mana? Hak tiga kitab kita sebut, hak helaian-helaian suhuf yang kita sebut tadi ni, semua tak ada dah. Semua tak boleh pakai dah. Kalau dah hari ni pun tak boleh pakai dah. Ada depa kata Injil yang jumpa di Vatican katanya tu masih lagi asli katanya, wallahu alam. Tetap kalau kata ada yang asli pun, original pun, tetap kita tak boleh pakai dah hari ni. Bahkan kalau tuan-tuan pergi jumpa pun duk pergi ambil ayat Injil tu baca dalam surat dalam sembahyang tarawih kita, mana tak tahu kok Tok Imam kemah ingat kan. Ya, tuan-tuan ingat main-main Tok Imam Masjid Negeri tu main surau tuan-tuan ni. Ya, kalau surau tuan-tuan ni tunggu hari upgrade jadi Masjid Negeri pula. Tok Imam Masjid Negeri ni main-main tengok baca kemah semua, dia baca Taurat. Dia baca Taurat ke dia baca Injil ke? Sah tak sah sembahyang? Tak sah. Hatta yang duk jadi Quran dah pun, yang jadi Quran dah dulu, lepas tu dihazahkan, dinasahkan oleh ayat yang lain. Ayat tu dah tak ada dalam Quran, duk pergi baca pun tak sah sembahyang. Sebab itu bezanya tuan-tuan berti Allah sekalian, Quran ni sangat-sangat besar perbezaan dia. Bahkan kalau kita nak bagi contoh atas dunia hari ni minta maaf lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati trend lah ni jenis cari barang-barang lama balik. Trend lah ni. Apa orang panggil apa? Vintage. Amboi, cara ni kan. Tuan-tuan, baju, beg, topi hak vintage, hak jenis-jenis dulu punya cerita ni orang duk cari balik lah ni. Dan rega tuan-tuan jangan duk pergi sama dengan hari ni. Ui, lain beza dia. Tambah kalau kata tuan-tuan sembang geng-geng muda, contoh benda lama yang lah ni rega kadang-kadang tak boleh terima akal. Kalau geng-geng muda tuan-tuan pergi sembang dengan depa, abang itu dah beli air rezek sebiji tak ada rumah. Tuan-tuan tengok game muda kalau dengar kata beli air rezek ni pecah kepala. Mana nak tengok barang uri bah, mana kalut tu. Tuan-tuan tahu rezek lah harga berapa? Nampak sangat tuan-tuan tak tahu, saya tuan-tuan tua. Saya yang duk jadi minat ni orang muda. Tuan-tuan tahu depa jual rezek sampai 70,000, 80,000. Tak ke munasabah tuan-tuan. Tahun motor 95. Bayang tengok. Beli dulu tak sampai 10. Jual hari ni 70, 80,000. Allah. Lah ni kalau kita keluar rumah kan, bini tak keluar tak apa lagi, motor kena tak alam. Jangan buat main. Bini tidur depan rumah atas sofa tidur di sofa tu. Kita ni hatuk lelaki ni haram tak boleh selimut bah. Motor hak duduk di luar tu selimut. Jangan buat main tuan-tuan. Benda lama. Kalau hak berumuk-berumuk pula, saya baru ni saya pergi ceramah di Baling, satu masjid Baling. Saya duk pergi cerita kat mereka berkenaan dengan satu lagi benda lama, iaitu duit lama. Duit lama lah pun orang pergi cari. Lah ni, duit lama orang duk cari lah ni. Raga ni, ya Allah. Saya jumpa sendiri, nama tu Pak Ngah dia tu. Saya duk sembang, dia pun kata, ni tu Syekh, ni ada seorang ni duk simpan duit lama. Saya kata, betul ya simpan? Orang simpan. Betul saya tak ada lah duk simpan duit lama tu, saya ambil dari orang tua saya dulu ni. Saya duk tanya, simpan kata. Saya tanya, berapa duk jual? Ish,
Tak mahal mana tu Syekh. Baru ni jual 2 kepin dalam 1,600. Biar. Jual 2 kepin 1,600. Harga atas kertas tu satu mungkin $1 ke £1 ke £1 ke lebih kurang dulu lah. Tuan-tuan bisa tengok apa nama duit pokok pisang. Bisa tengok duit pokok pisang. Betul tak? Zaman Jepun dulu. Duit pokok pisang bisa tengok. Tanya hal lebih lama daripada duit pokok pisang. Allah. Teruk sangat bidah kot ni. Tuan-tuan, depa pi jual tu kadang-kadang sekepin sampai beribu. Beribu. Duit lama ni. Dengan hak nilai duduk atas kertas tu dengan hak jual lah. Sangat-sangat beza. Mah sama tak? Orang tua dulu beli mah. Ni mah ni abang orang perempuan karan apa? Mah dulu orang tua kita beli 1 gram baru RM25. Lah ni tuan-tuan pergi beli di kedai. Ya Allah. Harga hari ni RM309 hari ni 1 gram. Bayang tengok 1 gram dulu dengan 1 gram lah ni. Maksud kata benda hak dulu ni bernilai ni habis cerita ni. Dan kita pulun duk kalut pilihan, kita duk pulun kalut pi cari, pi merata tempat, masuk kampung, masuk apa pula. Cari ni grant, hak tak jual grant saja pun tak apa, motor pi cari lain. Tu nak buat sampai tak tu. Tapi kita di antara manusia yang rugi, apa dia? Ada satu lagi benda yang cukup lama dan di antara yang paling lama. Dan kalau kata kita kumpul benda lama, minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan pergi carilah benda-benda apa yang jual, yang jumpa masa perang dunia pertama dulu, dunia kedua dulu, tuan-tuan pergi cari tengok. Kalau tuan-tuan pergi bagi di muzium dah ni ataupun pasaran gelap pun sudah dah. Harga tu mungkin jadi 10 ribu dah hari ni. Hari ni mungkin harga 10 ribu. Ya dulu masa duduk di Mesir dulu, seluar apa nama tu? Di Mesir tu banyak barang-barang bandel. Seluar tu saya ingat seluar dulu Evisu. Seluar Evisu. Saya duk pakai ni. Pergi cari di sana saja, cari, kita pun tak tahu mana pakai. Adalah dia punya lambang belakang ni semua kan. Pergi di tu. Kedai apa nama duk jual uptown di apa Stadium Malustaq. Kawan saya tu sampai, "Weh, hang dapat mana seluar ni?" Aku beli di Mesir. "Oi, seluar ni kalau kata ni kepala kain ke apa?" Oh, dia buat tanya lagu tu. Kan? Dia tengok-tengok kepala kain. "Weh, londeh lah." Dia suruh londeh lah. Hang ambil je mana-mana seluar yang nak di kedai aku, hang ambil. Mai aku beli seluar hang malam ni juga. Oi, saya kata jangan buat kerja lagu tu. Kata saya main nak tengok. Dah hang kalau boleh hang londeh lah. Ui, saya kata, ni hak kepala kain ni walaupun bandel ni kalau kata second pi ni harga 1,000 lebih dia kata. Tu dia. Saya kata apa dia pok ni, depa tak nilai tu lagu mana pun saya kata kita tak tahu. Tu tak kira reband tu macam-macam lah. Tapi minta maaf. Ni. Kalau perang dunia pertama, perang dunia kedua, baru berapa puluh tahun dia punya tempoh berlaku tu. Kalau jual lah ni pun, oi. Ni 1400 tahun dulu. Siapa kelapa ambil? Siapa nak ambil simpan? Hak simpan di rumah pun tak ada buka. Hak duduk di masjid. Saya tak tahu lah masjid negeri dia lah. Kalau masjid-masjid lain ni, kalau kita ambil baca tak tahun tu, 4 tahun kemudian mai pun duduk tahun tu. Duduk tahun tu bukan orang baca. Kalau kita cari duit lama, kalau kita cari benda lama, cari nilai. Hak ni paling lama ni depan kita. Siapa nak ambil? Hari ni mak pak dia akan berasa rugi bila anak-anak tak boleh matematik. Saya bukan nak kata, oh ustaz ni dia tak mau matematik, dia jumut dia. Tak. Saya pun ambil SPM. Saya pun sambung mengaji. Saya pun ada matematik. Saya pun buat belajar matematik. Kita tak pernah tolak matematik. Bahkan nak jadi seorang ustaz mesti reti dalam bab matematik. Contoh, nak kira sembahyang, matematik. Nak kira peraik, kau ni dapat berapa, kau ni dapat, matematik. Nak kira marhalah, 2 marhalah. Lah ni dia pernah duk kira marhalah tu berapa pula, 81, 82. Kena kira marhalah, nak kira pakai laut pula, berapa batu nautika. Semua tu kira matematik pula. Tang mana kata ustaz-ustaz kita tak mau terima matematik? Tak, matematik kita terima. Akan tetapi kita hari ni lebih risau bila anak kita tak erti math, tak erti math, tak erti English, tak erti bahasa Melayu, tak erti sejarah, tak erti apa. Hatta tuan-tuan bab sejarah ni, Marin dulu hari Jumaat saya turun khutbah, ada satu orang cikgu mai kat saya. Dia kata, Tuan Syekh tahu tak,
kita punya silibus pendidikan ni, dia kata sebenarnya kita telah angkat satu tokoh yang sepatutnya kita tak boleh angkat. Saya kata pasal apa cikgu kata lagu tu? Dia ada satu tokoh apa nama apa atau orang putih tu kata, dia ni lah yang lawan apa semua, adalah dia punya sejarah dia tu dalam bahasa Inggeris lah. Buku tu diangkat menjadi salah satu silibus katanya hari ni. Dan tokoh tu sebenarnya yang terlibat secara langsung pembunuhan rakyat Palestin ketika mana awal-awal pembukaan tanah haram Yahudi, ketika mana awal-awal mereka masuk dalam Palestin. Allah, tu kata sejarah tu. Sejarah ni kita akan baca mengikut pemikiran orang yang ada masa tu. Kalau dia bias kepada belah pihak ni, maka sejarah tu akan diukir mengikut apa yang dia nak. Kalau sejarah pula orang ni pula, dia akan ukir sejarah apa yang dia nak. Sebab tu kalau kita baca sejarah, kita akan tengok, kita akan tahu. Semakin lama kita garap, baru kita tahu hak mana betul, hak mana salah, hak mana kemah, hak mana tak. Hatta Quranul Karim yang paling lama 1400 tahun dulu, kalau kita katakan turun lebih kurang dalam 23 tahun, walaupun ada bahagian dapat mengatakan 22 tahun lebih, turunnya itu siapa yang hari ni ambil iktibar ataupun ambil berat sungguh-sungguh berkenaan dengan Quran ni? Nuzul Quran dia bukan turun saja-saja. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Kadang-kadang Quran ni kita ambil buat tak heran ya. Tak di bawah pun bawah lah. Contoh macam surah Yasin. Ramai kita tengok di masjid surau, habis baca surah Yasin kan. Yasin tak di lantai gitu. Sambung zikir, sambung baca doa, terus lagi tahlil pula. Quran duduk di bawah, Yasin duduk di bawah. Siapa yang ambil betul-betul berat? Minta maaf dengan bahasanya. Kita kalau benda lain ke, Allah peluk cium sakan. Tuan-tuan ingat tak cerita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Piramli, yang Perdana Menteri dia tu ada pakai serban tu. Apa cerita apa? Apa? Musang jenggot. Musang jenggot. Tuan-tuan ingat tak? Tak bisa tengok. Dia buat soleh boleh. Dia buat tak kenal Piramli siapa? Tak usah dia buat soleh teruk kan. Kan? Cerita musang jenggot, kalau tuan-tuan ingat, dia punya ada menteri tu. Menteri agama dia tu, dalam menteri agama dia tu kan. Hak pi salam dengan seorang perempuan tu, nama apa tu? Betul. Hak gelak tu. Kan dia salam betul, dia cium kan. Puspa wangi bang, menteri agama tu pi salam dengan pula orang perempuan, dah lah bukan mahram, duduk sampai keluar rumah tu. Hak tu kita duduk gelak, kita duduk ni, hangpa tahu dah tuan-tuan mati Allah sekalian, Piramli ni punya cerdik. Tuan-tuan tahu tak, ada sebahagian ulama yang mengatakan Piramli ni adalah wali seni. Dia ni dalam kisah-kisah dia semua dia perli belakang. Dan kisah-kisah dia kita boleh tengok hari ni satu persatu. Sungguh. Jadi no. Kena no. Allah perli sungguh. Tuan-tuan. Hak terang-terang haram, terang-terang tak kena. Sampai terang tu. Quran. Ya salam. Sedangkan hak ni tuan-tuan, bukan takat kita baca atas dunia. Hak ni nak mula tolong kita betul-betul, bukan atas dunia ni tuan-tuan. Hak nak tolong kita betul-betul ni mula kita masuk dalam kubur sampai esok ni bangkit daripada hari akhirat, esok di padang mahsyar. Hak ni di antara syafaat yang besar nak bantu kita. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu kita ni, dimuliakan kita ni dengan Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran ini daripada bulan Ramadan, khas bulan Ramadan. Dan tuan-tuan kena tahu, kitab-kitab lain pun, Zabur, Taurat, Injil pun semua turun dalam bulan Ramadan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa ballagha Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan kan kami buat turun Quran. Tuan-tuan, dimuliakan. Nabi Muhammad dah dimuliakan Nabi Muhammad lagi sebab Quran turun pada dia. Umat Nabi Muhammad dah mulia dah, tapi dimuliakan lagi sebab Quran yang turun kat kita. Sayyidina Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, kalau kita baca buku berkaitan dengan para malaikat, kita akan tahu bahawasanya malaikat Jibril ni di antara malaikat yang tak hebat sangat dan tak kurang sangat. Nak kata besar sangat tak, nak kata kecil sangat tak. Biasa, standard, biasa. Kalau nak banding-banding, ada lagi malaikat yang lebih besar. Di antara malaikat, kalau kita nak kira pada fizikal sahaja,
Malaikat Jibril dia ada 300 sayap. Tuan-tuan tengok, dia cerita sayap ni tu sudah bayang sampai sayap kupu-kupu, sayap apa nama burung, ada. Sayap jangan duk bayang tu. Disebutkan ajnihah itu dalam Quran sendiri. Cerita pasal malaikat ni dia ada sayap. Malaikat Jibril dia ada 300 sayap. 300 sayap tu kalau buka satu belah kanan belah kiri ke, ataupun tak tahulah atas bawah turun ke mana ke, tapi kalau tak satu sepasang tu buka, tutup bainal masyriq wal maghrib, timur barat tu katuk terus, tu baru satu. Untuk boleh bayang dia buka 300. Tu pun sikit dia. Hak duk jaga arash ada 4 malaikat. Satu malaikat itu dia punya ajnihah ataupun dia punya sayap tadi ni ada 600 pasang. Untuk boleh bayang besar lah. Hak jaga arash jadi ketua malaikat? Tak. Sayyidina Jibril alaihissalam jadi malaikat. Pasal apa Sayyidina Jibril alaihissalam jadi malaikat? Baik, ketua bagi segala malaikat. Di antara asbabnya dia yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, maka dia dimuliakan dengan Quran tersebut. Tuan-tuan, khetah rosak lama. Kalau lama-lama mungkin kalau kita biasa mengaji Quran Majid dulu, Quran Majid kertas kuning dulu ni, kalau ada Allah ni pun jatuh depan kita, bau ke, busuk ke, makan aneh-aneh ke, duduk depan kita, bawah, tetap kita akan angkat, cung tak atas kepala. Pasal apa? Kertas tu dia duduk dengan Quran, bukan kertas tu dia lukis komik. Kalau lukis komik kita takkan buat lagu tu, kita pijak, kita buk, kita bakar pun, kita buang. Tapi kalau Quran busuk, lagu mana pun bau, walaupun makan aneh-aneh, tetap cung tak kepala. Duduk. Kalau kertas ni buat tuan-tuan, kalau kertas hak tak ada nilai pun menjadi terlalu bernilai disebabkan kerana duduk dengan Quran, takkan kita ni dah lah ada akidah, dah lah ada iman, dah ada Islam. Takkan kalau ada 1-2 surah dalam dada kita ni Allah Ta'ala nak buat lebih kurang kat kita. Takkan Allah Ta'ala nak perina kita. Takkan Allah Ta'ala nak buat kita lebih kurang di hadapan Allah Ta'ala. Dalam dada tuan-tuan ni minta maaf kata, takkan tak ada seorang di sini yang baca ada dalam hati dia Qul huwallahu ahad. Ada bang? Qul huwallahu ahad ada dalam dada? Ada. Paling lekeh lah kita ni Qul huwallahu ahad dengan inna a'tainah, confirm ada. Betul tak? Pasal 2 surah tu yang kita duk berjalan sembahyang pun. Sembahyang pi waktu bila pun 2 surah tu ya. Habis sangat wal 'as. Hal lain semua inna a'tainah dengan qul hu. Takkanlah kerana 2 surah tu yang ada dalam dada kita menyebabkan kita ni Allah Ta'ala tak pandang langsung, Allah Ta'ala tak perhati langsung, Allah Ta'ala tak tengok langsung. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, nuzul Quran dia bukan semata-mata peristiwa kita nak tahu turun saja, tapi banyak benda yang besar. Quran dia turun 3 peringkat. Peringkat yang pertama Allah Ta'ala buat turun pi ke Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Buruj ayat 21 ke 22. Nah, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Quran ni adalah Quran yang mempunyai ketinggian, kemuliaan yang sangat tinggi, yang mana dia ini terletak di Lauh Mahfuz. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua turun Quran tang mana? Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni tang mana? Langit dunia. Tuan-tuan, langit ni tuan-tuan kena tahu. Hak kata langit ni, sebahagian ada setengah saya baca kitab, langit pertama ni hak kita duk nampak tu bukan langit lagi. Hak kita duk nampak tu bukan langit lagi. Kan kita mengaji atmosfera ni dia ada berapa lapis apa semua tu kan. Tu cerita tu bukan langit lagi tu. Langit pertama tu ialah yang kita nampak cakrawala ni. Maksud kata yang kita nampak bulan, nampak bintang, matahari tu baru langit sama dunia, baru langit yang pertama. Kedua, tiga, empat, lima, enam, tak tahu nak bang dah. Baitul Izzah ni duduk di atas. Dia berbetulan dengan Kaabah Musyarrafah, itu Baitul Ma'mur itu berbetulan dengan Kaabah Musyarrafah. Tang tu pun turun sekutui di Baitul Izzah tu. Daripada Baitul Izzah itulah turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat yang ketiga, yang tu peringkat yang terakhir selama 22 tahun 4 bulan ataupun 23 tahun lebih kurang. Tu peringkat penurunan Al-Quranul Karim sampai kepada kita. Baik, sikit saja persoalan yang terakhir. Sebenar-sebenar Quran ni turun bila? Ada kata turun bulan Ramadan. Ada kata turun malam Lailatul Qadar. Ada kata, ni hak kita sebut baru ni 17 Ramadan. Hak sebenar-sebenarnya turun bila?
Hak sebenar-sebenar. Malam Lailatul Qadar ke, bulan Ramadan ke, turun 17 Ramadan ke, habang betul-betul. Kita kena faham tuan-tuan. Yang kata turun terus itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Turun seketui daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Itu yang disebutkan inna anzalnahu, hu tu apa dia? Hu tu Quran. Fi Lailatul Qadar. Kami turunkan itu Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Turun malam Lailatul Qadar waktu bila? Daripada Lauh Mahfuz turun pergi ke langit dunia ke Baitul Izzah. Yang 17 Ramadan mai ikut celah mana pula? Orang akan petikai, kata turun malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar 10 malam terakhir, ni 17 baru pertengahan. Maka 17 ni pasal apa kita sambut nuzul Quran? 17 Ramadan pula adalah ayat yang pertama diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada surah ataupun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu adalah ayat pertama yang diturunkan. Waktu bila? Ayat pertama tu turun pada 17 Ramadan, ketika mana awal sekali Nabi dilantik menjadi Rasul. Tuan-tuan mati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai', kami tak tinggal satu sikit pun melainkan semuanya ada dalam Quran. Akidah Quran, syariat ada dalam Quran, akhlak ada dalam Quran, sejarah ada dalam Quran, perubatan ada dalam Quran. Semuanya, bahkan arkitek pembinaan pun ada dalam Quran. Perhatikan bagaimana labah-labah itu diumpamakan sebagai rumah yang sekian. Itu ilmu dalam bab kita katakan pembinaan ataupun orang yang menjadi arkitek. Macam-macam tamadun dalam Quran. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala kata, apa benda yang kami tinggal? Tak ada. Semua benda kami bubuh dalam Quran belakang. 6,000 lebih ayat, 114 surah, 30 juzuk, kesemuanya ada dalam kehidupan kita. Apa saja. Sebab tu ada orang yang dia buat persoalan, dia ambil ayat Quran jawab. Rasa susah dengan ujian, Allah jawab ni. Baru ni saya tengok seorang perempuan tu, apa nama tu, bekas isteri Noh Hujan tu, apa nama? Oi, Tok Imam ni level lain lah tengok. Tok Imam kita level lain tu ya. Dia kenal semua orang lah. Oi, mana ni sini dah? Nina Azman lah, okey. Betul bola lagi ya. Dia tu ada buat satu temu ramah dengan seorang artis. Artis tu dia kata, perempuan, dia kecewa sangat hidup dia. Dia kata, ya Allah, kalau betul-betul hang ada, ni bahasa ni, kalau betul-betul hang ada, hang tolong bagi satu petunjuk bahawasanya hang ada. Dia buka Quran, buka pun random ya, buka, dia baca satu je ayat terjemahan. Wahai wanita-wanita mukminah, perlabuhkan pakaian kamu hingga menutup kepada dada-dada kamu, dan juga ayat cerita pasal tutup aurat. Baca tu tersentak terus tuan-tuan ya. Allah sedang berbicara dengan aku atas persoalan yang aku tanya tadi ni. Benda bukti yang aku tanya nak ni, bukan takat aku baca saja, seolah-olah ayat tu Allah Ta'ala sedang bercakap dengan aku satu benda yang aku inginkan jawapan. Akhirnya tuan-tuan, berubah dia, pakai dengan tudung, dengan lituk, apa semua elok. Itu persoalan demi persoalan Allah Ta'ala menjawab dalam Quran. Maka kita kadang-kadang ada benda yang masalah yang kita tak boleh selesai, kita cari dalam Quran ataupun rujuk kepada orang yang reti dalam Al-Quran. Kadang-kadang jawapan persoalan kita itu bukan takat dunia sahaja, bahkan kehidupan akhirat kita itu dijawab dalam Quran secara jelas, sejelas-jelasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Quran ini menjadi asbab kebaikan bagi kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Moga-moga hati-hati kita ni menjadi terikat, berasa seronok, berasa syok baca Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dan moga-moga kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman hidup kita dan juga setelah mati kita, insya-Allah. Amin. Wa sallallahu sallam alhamdulillah bil alamin. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Insya-Allah kita sambung balik ke Tok Imam kita, insya-Allah.